Memang ini benar-benar berlaku para muslimin muslimat ibu ayah sekalian. Ini zamannya. Tak ada zaman lain dah yang Nabi sebut zaman akhir zaman. Kitalah zaman akhir zaman. Tuan puan-puan sekalian, saya dah ingat dah cerita apa. Macam ni malam tadi, ni cerita ni pun ada kaitan dengan saya. Saya nak cakap pun saya rasa sedih. Sedih saya rasa. Dan saya tak sempat cerita pada encik. Biasa saya akan ceritalah pada encik suami sebelah ni. Malam tadi dalam pukul 11 lebih 10.30 macam tu lah kan. Saya buka, biasalah kadang kita ni buka lah Facebook. Lepas tu saya pun ada terbaca satu artikel yang biasa di-share dalam IIUM apa tu. Macam tu lah. Ada satu kisah seorang ibu, dia meluahkan, dia berhenti kerja untuk, dia tulis panjang dan tulisan dia sangat baik. Seorang wanita, seorang ibu ni, dia telah buat keputusan untuk berhenti kerja jadi surumah sepenuh masa. Kemudian dia buat yang terbaik untuk anak, untuk suaminya. Dia cuba didik anaknya dengan terbaik. Dia cuba didik anaknya dengan akhlak, dengan Al-Quran, kan, dengan hadis Nabi, dengan pakaian yang menutup aurat. Dia cuba, saya tengok hasil pada tulisan dia tu, apa yang dia sebutkan tu, dia berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak, berusaha untuk didik anak. Anak sulungnya tak silap saya umur 12 tahun ataupun umur 14 tahun, saya lupa. Anak sulungnya iaitu anak perempuan sekarang sedang menghadapi depression, kemurungan. Kemudian anak ini beberapa kali membuat cubaan membunuh diri. Anak sulung dia ni yang perempuan ini selalu menyebutkan perkataan benci kepada maknya. Benci, kemudian tak nak hidup dengan mak. Perkataan ni yang sangat menghiris hati. Lebih baik mati, tak nak gini, kenapalah tak mati. Lepas tu kadang dia toreh-toreh tangan dia, bahagian tu sebut selalu tentang perancangan dia nak bunuh diri dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan saya baca bagaimana akhirnya ibu ni pun depression, tekanan, kemurungan, sentiasa menangis, dan dia kata akhirnya dia mengabaikan anak-anaknya yang lain. Lebih kurang ada 5 orang anak ke 6 orang anak, saya lupa. Tapi kerana anak sulung ni yang mengalami masalah begini, dia pun jadi ibu yang depression juga, ibu yang kemurungan. Dan dia kata kadang dia menangis setiap malam, daripada malam sampai pagi. Dan dia cuba bawa anak ni pergi berubat sana, pergi berubat sini. Dia cuba, tapi anak ni menolak untuk berjuang untuk pulih. Anak ni selalu sebut lebih baik mati, dia tak nak hidup dengan mak, dia benci mak, dia benci sebab dia kata paling utama anak ni sebut selalu mak dia mengongkong dia. Sebab mak ni kata dia mengawal apa yang anak dia nak tengok melalui internet. Dan anak ni terpengaruh dengan kawan-kawan. Anak ni masuk tahfiz apa, antaranya bukan tahfiz, anak dia cemerlang, bijak, lepas tu akhirnya masuk ke sekolah yang baik dan terpengaruh dengan kawan sampai minat K-pop, minat itu, minat ni, macam-macam. Jadi dia cuba mengawal. Tiba-tiba bila anak nak kata nak keluar dengan kawan-kawan, dia kata dia benarkan anak dia keluar kawan-kawan, tapi dia pantau daripada jauh. Dia dengan suami keluar juga, tengok daripada jauh, takut anak ni buat benda yang tak elok. Dan dia kata dalam sedar tak sedar anak ni ada juga boyfriend, kan, kawan lelaki, bercinta apa. Dan dia minta berhenti, dia minta alam sebab dia pujuk dengan baik bahawasanya anak ni tak elok buat begini-begini. Tapi kan yang saya sedih sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila saya tengok komen-komen. Saya tengok komen-komen pada confession tu, ramai yang marah pada ibu ni. Ramai sangat yang marah, maki ibu ni. Kau tu mak, kawal anak, kau tak bagi bersama anak. Biasalah budak-budak remaja, dia nak ada boyfriend. Biasalah budak-budak zaman sekarang nak K-pop. Kau tu ketat sangat, kau tu ibu yang perfectionist. Satu lagi yang kakak ni sebut, wanita ni sebut, anak dia selalu kata kenapa suruh dia buat kerja rumah. Sebab dah besar pun 12 tahun, dah boleh buat kerja rumah, 12 ke 14 tahun. Jadi anak sulung ni kata, dia selalu kata asyik dia kena buat kerja, padahal ibu ni kata dia dah bagikan tugas. Tapi bila saya tengok komen netizen, saya rasa macam ya Allah, memang benar hadis Nabi SAW. Umat akhir zaman akan diuji
dengan ibu melahirkan tuan. Memang ini benar-benar berlaku para muslimin muslimat ibu ayah sekalian. Ini zamannya. Tak ada zaman lain dah yang Nabi sebut zaman akhir zaman. Kita lah zaman akhir zaman. Tanda-tanda kiamat kecil dah hampir semua keluar. Kita sedang berada di gerbang tanda-tanda besar kiamat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, antara tanda-tanda akhir zaman, dekatnya kiamat adalah seorang ibu melahirkan tuan. Dia lahirkan anak, besarkan dengan kasih sayang, dididik dengan penuh cinta. Tetapi akhirnya anak ini Allah uji menjadi tuan, memberontak pada ibu, bagi komen pada ibu, kritik ibu, salahkan ibu dan sebagainya. Dan akhirnya saya melihat bagaimana komen netizen juga menyokong, kau gini-gini, fahamlah anak, kau kena jadi macam budak tu, kau kena duduk ni. Apa yang anak-anak tu berilah dulu, nanti akan. Saya bukan kata salah nasihat tersebut. Tetapi dalam keadaan begini, saya kalau ada jumpa ibu yang begini, saya akan peluk, saya kata, puan-puan dah buat yang terbaik. Tapi Allah akan uji. Ada ibu-ibu zaman akhir zaman ini, dia dah buat sabi baik bagaimanapun, tapi Allah takdirkan dia melahirkan tuan. Allah takdirkan dia diuji dengan anak yang mempunyai kekerasan hati. Anak yang melihat ibu ini sebagai ancaman. Anak yang melihat ibu ini bukan sebagai orang yang perlu disanjung, dimulakan, disayang, tetapi memilih kawan menjadi tempat nombor satu. Akhirnya anak ni kata dia nak hidup dalam bilik seorang-seorang, dia nak dengar K-pop je, dia nak tengok K-pop je. Kita baca convention tu, kita baca saja, kita tak tahu cerita the real situation macam mana. Tetapi saya rasa macam, wahai ibu yang sebegini, tenang dan sabarlah. Kalau kamu tetap teguh kesabaran, tetap berdoa, jangan tenggelam dalam kesedihan sehingga anak-anak lain terabai. Saya nak bagi tahu puan ada lagi anak-anak yang lain, tolong beri perhatian juga. Jangan kerana puan kemurungan, puan depression, puan dah habiskan masa dengan anak yang pertama yang sedang menguji puan ini, sehingga anak yang lain rasa tak disayangi, sehingga anak lain pun akan menghadapi masalah yang sama. Saya nak bagi tahu pada wanita-wanita sekalian, kalau anda ibu yang kemurungan depression, anda sebenarnya sedang membentuk kehidupan anak-anak yang depression. Tolonglah kita muslimin muslimat sekalian. Allah dah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang.